Salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan semua, satu ulasan menarik yang saya nak sampaikan kepada anda. Setelah dakwaan yang diterima oleh Presiden Bersatu, Pengerusi Perikatan Nasional, berkaitan dengan isu Jana Wibawa, projek Jana Wibawa yang menjadi perbualan ramai orang, terutamanya dakwaan-dakwaan yang diterima oleh Muhyiddin Yassin ini telah membuka mata telinga ramai orang. Tapi persoalannya tuan-tuan dan puan-puan semua, itu baru dakwaan. Belum pun disahkan Muhyiddin bersalah. Itu memang benar. Belum disahkan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin bersalah. Namun terdapat beberapa dakwaan dari pemimpin Bersatu Perikatan Nasional yang menunjukkan mereka takut. Apa yang mereka takutkan? Apa yang mereka takutkan setelah Muhyiddin Yassin hanya didakwa, bukan disahkan bersalah. Dan kita masih tahu SPRM masih menjalankan siasatan ke atas Presiden Bersatu tersebut. Jadi makna kata belum pun Muhyiddin Yassin disahkan bersalah, tuan-tuan dan puan-puan semua. Jadi ada pemimpin dari Bersatu dan PN yang sudah menunjukkan bahwa mereka takut untuk mereka menunjukkan gambaran mereka takut untuk menghadapi PRN di 6 negeri dan PRU 16. Tapi kenapa mereka nak takut kalau Muhyiddin Yassin belum pun disahkan bersalah? Saya melihat dalam satu artikel di syahbudin.com, kalau Muhyiddin pun buat salah, apa masalah? Susulan pendakwaan. Nah, kita imbas kembali pendakwaan terhadap seorang penyelidik bebas kepada Wan Saiful Wanjan dan dua lagi individu lain berkaitan rasuah Jana Wibawa. Terdapat kecenderungan daripada Bersatu untuk terus melompat kepada kesimpulan kononnya sasaran sebenar SPRM ialah Muhyiddin ataupun Mahyadin. Dikatakan Mahyadin disasarkan bertujuan untuk melemahkan Bersatu dan Perikatan Nasional, bukan saja untuk menghadapi PRN di 6 negeri, bahkan bagi mendepani PRU 16. Jadi selain ada pemimpin Bersatu yang secara terbuka membuat dakwaan, sebuah video daripada individu yang mengaku dirinya sebagai penyelidik bebas kepada Wan Saiful turut membuat tuduhan palsu dalam konteks berkaitan terhadap SPRM. Penyelidik tersebut menyebut Wan Saiful ditawarkan 10 juta oleh SPRM. Persoalannya, dari mana SPRM dapat RM 10 juta kalau perkara ini benar, kan? Jadi penyelidik bebas itu telah menyebut Wan Saiful ditawarkan 10 juta oleh SPRM sebagai ganjaran jika bekas Ketua Penerangan Bersatu itu memberikan keterangan untuk mengenakan Mahyadin. Walaupun sudah mohon maaf, penyelidik itu kini sedang ditahan oleh SPRM dan berdepan kemungkinan didakwa karena mengganggu siasatan. Kalau ia pun nak membuat tuduhan sedemikian, logiknya dari mana pihak SPRM dapat duit 10 juta itu? Akhirnya Tan Sri Azam Baki membuat kenyataan tidak akan memaafkan individu tersebut. Isunya, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua, dalam hal ini Bersatu dan PN begitu cepat melompat kepada kesimpulan bahwa Mahyadin akan didakwa siasatan, sedangkan bagaimana kenyataan SPRM siasatan terhadap bekas Perdana Menteri itu masih lagi dijalankan. Maksudnya belum pun disahkan. Yang penting belum pun disahkan Muhyiddin bersalah, baru saja terima tuduhan dan dakwaan. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua, apa yang mereka takutkan? Biasanya yang kita tahu berani kerana benar. Jadi kalau takut maknanya bersalah. Kita boleh simpulkan begitu kah? Ataupun bagaimana saudara-saudara? Adakah memang perasaan takut ini menunjukkan memang Muhyiddin Yassin bersalah berkaitan dengan isu Jana Wibawa? Dan juga mungkin berkaitan juga dengan penyelewengan dana RM 92.5 bilion, RM 4.5 bilion yang masuk account Bersatu, dakwaan-dakwaan ini. Apa komen Anda, tuan-tuan dan puan-puan semua? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik yang seterusnya. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati semua, setelah pembentangan Belanjawan 2023 yang dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim,
yang jumlahnya lebih tinggi berbanding yang dibentangkan pada bulan Oktober lepas, yaitu sebanyak Rm 388,1 bilion budget 2023. Di dalam pembentangan ini, satu ucapan dari Datuk Seri Anwar Ibrahim yang bagi saya ini pasti mengejutkan seluruh peminat politik ataupun ahli politik Malaysia dan seluruh yang mendengar ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Di sebelah Perdana Menteri, yang duduk di sebelah Perdana Menteri adalah timbalan Perdana Menteri 1, yaitu Ahmad Zahid Hamidi. Imej negara tercalar akibat rasuah dan penyelewengan, kata Perdana Menteri duduk di sebelah Zahid. Jadi apakah respon Zahid Hamidi ataupun tidakkah ada satu perasaan yang mungkin merasa bersalah duduk di sebelah Perdana Menteri dengan ucapan begitu? Dalam perkembangan yang lain, tuan-tuan dan puan-puan semua, setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, membentangkan budget 2023 ini, setelah Anwar membentangkan budget ini, ada beberapa pihak yang mendakwa budget 2023 ini berat sebelah, hanya mengutamakan negeri-negeri DAP dan mengetepikan orang Melayu. Dalam kenyataan yang saya ambil dari Agenda Daily, terdapat satu artikel yang bertajuk Budget Pakatan Harapan Barisan Nasional, Budget PHBN, negeri majoriti Melayu diketepikan, negeri DAP pula diutamakan. Hambar dan mengecewakan. Ini adalah satu artikel yang saya petik dari Agenda Daily. Demikian adalah ulasan Ketua Armada Bersatu Malaysia, Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal, berhubung budget 2023 yang dibentangkan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat. Jadi saudara-saudara, setelah pembentangan budget 2023, akhirnya ini adalah satu respon dari pihak parti lawan, yaitu dinyatakan sendiri oleh Ketua Armada Bersatu Malaysia, yaitu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal. Dalam perkembangan yang lain pula, tuan-tuan dan puan-puan semua, kita imbas kembali dengan kenyataan Anwar Ibrahim berkaitan dengan imej negara tercalar akibat rasuah dan penyelewengan. Oke, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya meneruskan, mohon kiranya jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Oke, baik. Setelah Anwar Ibrahim memberikan ucapan sedemikian, dan yang duduk di sebelahnya adalah timbalan Perdana Menteri 1, Ahmad Zahid Hamidi, yang juga Presiden UMNO, yang sedang berhadapan dengan kes mahkamah, berhadapan dengan tuduhan. Perdana Menteri semasa membentangkan budget 2023 yang duduk sebelahnya, timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, sedang berdepan pertuduhan di mahkamah, berkata disebabkan amalan rasuah tersebut menyebabkan kedudukan negara dalam indeks rasuah jatuh lagi.